qauli. Ya Allah, lapangkan dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku dan lepaskanlah kekakuanku dari lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang dihormati Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman bin Mokhtar, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang masih sudi membedah buku bersama kita jemaah atau hadirin pencinta ilmu di JNI, yang berusaha dan berdedikasi Ibu Rosniati Mansur bersama barisan ahli Jawatan Kuasa Gubernur Iman, yang dialu-alukan hadirin pencinta ilmu yang dirahmati Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, menjadi perjalanan sirah dalam rumah tangga Rasulullah SAW, hasil tulisan Al-Fadil Ustaz Muhammad Luqman Mokhtar dalam bukunya Asam Garam Rumah Tangga Nabi Muhammad SAW. Bagi mohon keberkatan halaqah ilmu ini, kita mulakan kuliah duha dengan bacaan Ummul Kitab yang dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz, dan dengan segala hormatnya saya persilakan sekaligus menyambung pengembaraan sirah dan alam rumah tangga Rasulullah SAW di Taman Syurga pada duha pagi ini. Falyatafadhal mazkur oleh Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, apa khabar semua jemaah sepengajian? Saya doakan sihat walafiat semua walau di mana sahaja berada. Di mana sembang-sembang awal tadi, saya sedang bersiaran di Lenggong, kampung yang penuh damai. Antara kampung saya dengan kampung saya di Kelantan dengan kampung di Lenggong ni, kampung sebelah rumah. Saya secara peribadi lebih suka duduk sini lagi. Dari sudut orang kata alam semula jadinya. Malam hari-hari kalau sini cuaca okey, malam hari main sungai. Baik, ala kulli hal kita teruskan pengajian kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ahli jemaah, pimpinan JNI, Poros Niati yang menerajuinya, dan seluruh LJK dan ahli jemaah yang setia, kerana saya menumpang masa. Saya mengulang sebut hal ini berkali-kali, bukan atas dasar orang kata manis mulut saja, tak. Tapi betul, saya menumpang masa. Kesungguhan, kehendak daripada ibu-ibu, kakak puan-puan untuk teruskan pengajian. Saya menumpang masa keberkatan, dapatlah mengambil orang kata istifadah, dapatlah mengambil pahala sedikit sebanyak. Kalau tak ada jemputan ni, tak konsisten, saya duduk sini lagi lah, duduk main pagi ni, nak pergi mancing, semalam pergi mancing, dapat ikan ubi, ni siapa, Abang ni Biras. Alhamdulillah, mari kita teruskan pengajian. Harap suara saya dengar. Saya tak pakai mic, tak pakai apa dalam kereta ni. Saya juga tak bawa buku. Saya minta, kita berapa kali dah kita buat cara ni, saya minta ada sukarela untuk membacakan. Kemudian kita potong di setiap pembacaan itu, saya huraikan sikit sebanyak, insyaAllah. Adakah siapa boleh tolong jadi orang Arab sebut kalau majlis ni dipanggil muqri'. Muqri' ini yang membaca. Syekh atau guru tu yang tolong, dia akan huraikan. Dia tak baca, ada muqri', ada anak murid yang tolong baca. Dia kata hasbuk. Cukup, dia pun huraikan sikit. Lepas tu kau tu teruskan lagi. Boleh siapa nak jadi muqri' ataupun muqri'ah? Apa tu? Asam Garam 25 ya Ustaz? Ya, Asam Garam 25 ya. Saya dimaklumkan Asam Garam 25, betul. Muka surat berapa tu ya? Asam Garam 25 pada muka surat 79. Muka surat 79, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Aisyah menceritakan suatu hari Rasulullah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy dan agak lama Nabi di situ. Maka baik, aku dan hadis ni boleh kita buat cara ni tuan-tuan lah. Hadis ni riwayat Sayyidina Aisyah, dan banyak kali kita
berjumpa dengan hadis-hadis dari Sayyidatina Aisyah, dan hadis ataupun babak yang kita akan telusuri sama-sama pada kali ini sangat-sangat signifikan, mustahak, dan penting berbanding dengan kisah-kisah sebelum pada ini. Bukan nak kata yang ni paling penting, yang lain tak penting, tidak. Tapi signifikan dan mustahaknya kisah ini kerana ini dalam sekian banyak kisah rumah tangga Nabi. Dalam tema asam garam kita boleh lebih khususkan, ini antara yang Allah rakamkan dalam Al-Quran. Allah rakamkan dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim, dan dengan memulakan surah itu Allah sebut, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan kerana semata-mata nak jaga, nak please, nak ambil hati isteri-isteri kamu. Dia ada kaitan dengan kisah yang kita akan baca ini. Dan ini sekaligus secara perbincangan ilmiah kita akan tengok perkaitan antara Al-Quran dengan Sunnah. Dia tidak boleh, kita tahu bahawa Al-Quran Islam ini tonggaknya dua, Al-Quran dan Sunnah. Nabi kata, aku tinggalkan dua perkara, Quran dan Sunnahku. Dan hubungan antara Quran dan Sunnah itu terselah dalam sebagaimana yang kita akan akan tengok ini. Bagaimana Al-Quran sentuh satu perkara sebagai isyarat, huraiannya ada dalam Sunnah. Dia tidak boleh kita stand alone. Sebagaimana ada percubaan dari sudut pemikiran, orang nak bercukup kita berpada dengan Quran, yang di golongan Quraniyun. Nama sedap, Quraniyun, golongan ahli Quran, tapi mereka cuba untuk nak rosakkan Islam secara halus. Kita cukup dengan Quran saja. Hadis ni bukannya ni, hadis ni banyak masukan, banyak template, dan banyak kata apa, ya sahih tak sahih, dhaif, ya kita ikut Quran saja. Tak boleh, tuan-tuan rahmat Allah. Takkan. Sebab Quran itu dia tidak detail, bukan maksudnya tidak detail, mana kata tidak lengkap, tak. Lengkapnya Al-Quran apabila Allah sebut segala perkara yang diperlukan oleh manusia. Adapun perkara yang perincian lebih daripada itu sama ada ditapis ataupun dipadukan dengan huraian daripada sunnah. Kemudian kalau tidak ada dalam sunnah, kemudian nanti diserahkan kepada manusia. Ini susunan Islam tu begitu. Ya, ini sekadar ni sebagai mukadimah. Jadi penting untuk kita berikan tumpuan yang lebih jitu untuk hadis kita kali ini, sebab dia berkaitan dengan Al-Quran secara tidak langsung. Sebelum tu, Sayyidatina Aisyah cerita, satu hari Nabi SAW duduk minum di rumah Sayyidatina Zainab binti Jahshin. Lama pula Nabi di situ. Yang ni membawa kita untuk kali yang kedua, perkara yang kedua, untuk membahaskan ataupun memahami lebih peristiwa ini, kita akan gunakan segala hadis-hadis yang pernah kita lalui sebelum pada ini. Kita gabung, baru kita lagi nampak. Sebenarnya kita sebut sebelum pada ini, Nabi ada rutin. Nabi ada rutin harian kalau keadaan Nabi berada di rumah. Bermulanya waktu asar, lepas pada solat asar, Nabi akan round. Nabi akan tanya khabar setiap seorang isteri Nabi di rumah masing-masing. Nabi akan masuk minum, tanya khabar, kemudian dihidangkan minum petang. Kemudian baru Nabi beralih ke rumah yang kedua, tanya khabar, masuk dalam. Dan berlakulah orang kata, bukan kata ringan-ringan, mesra, kecuali tidak ada orang kata jima' kan, untuk petang tu. Sampai isteri yang ketiga, keempat dan terakhir di rumah isteri akan Nabi tidur pada malam itu. Itu keadaan dia. Masuk waktu maghrib, Nabi pergi solat maghrib, mengimami solat maghrib. Nabi balik ke rumah isteri yang Nabi akan bermalam di situ, dan dihadiri oleh semua isteri Nabi yang lain akan berkumpul di rumah itu. Kita bahas peristiwa yang lain pernah berlaku kan. Di rumah itu berkumpul, seolah-olahnya kita gambarkan berlaku perhimpunan ataupun usrah keluarga Nabi dengan isteri-isteri Nabi di rumah tu. Masuk waktu Isyak, Nabi pergi solat waktu Isyak, kemudian Nabi kembali. Itulah perakhiran malam Nabi SAW. Itu
Teruskan. Irma? Tak on mic. Maaf Ustaz, maaf semua. Maka aku dan Hafsah pun bersepakat bahawa siapa saja antara kami yang Nabi jumpa selepas ini, maka dia mesti katakan kepada baginda, adakah awak baru makan maghafir? Sungguh Maghafir. saya baru maghafir daripada awak. Baik. Kemudian, baik Ustaz. Okay, kita mesti tahu. Jadi nak jadikan cerita lah hari kejadian yang Sayyidina Aisyah cerita tu. Dapat tahu bahawa Nabi lama lebih pada kebiasaan Nabi duduk di rumah Sayyidina Zainab binti Jahshin. Lalu disiasat, nanti kita akan baca hadis-hadis yang memperincikan apa yang saya sebutkan ini. Cuma saya sebut sedikit sebagai huraian. Tahu-tahu Nabi lama di rumah Sayyidina Zainab. Lalu Sayyidina Aisyah dapat tahu kan, rupanya Nabi sangkut kat situ lama sebab dapat orang kata minum petang, hidangan yang special, istimewa. Jarang-jarang dapat banding hari-hari biasa, iaitu hidangan air madu. Air madu. Jadi Sayyidina Aisyah pun dia, biasa kita tahu dah perangai Sayyidina Aisyah dengan kecemburuannya, tambah lagi dengan seteru lah dengan persaingannya dengan Sayyidina Zainab, berlaku pula di masa Sayyidina Zainab peristiwa ini. Dia berkata kita tak boleh ni. Dia pun pakat dengan kawan yang ramai-ramai yang paling dia kancing, iaitu Sayyidina Hafsah anak Sayyidina Umar. Kita kena kata kat Nabi, nanti Nabi habis rumah Sayyidina Zainab, Nabi pergi ke rumah kita, nanti kita kena buat helah ni, atau kita kena sakat Nabi ni, kena buat bau. Bau apa ni bang? Nak sembang dengan Nabi, tiba-tiba kita buat bau apa ni bang, macam busuk. Nabi akan jelaskanlah. Kita pun buat cerita lagi. Nanti kita akan jumpa hadis tu ya. Kita buat cerita, abang ni makan maghafir kah? Maghafir tu nanti kita huraikan. Sudah tentu Nabi akan menafikan dan itu akan berlaku konflik selepas pada ni. Teruskan insya-Allah. Ima on Mic, mic. Ima. Baca Teruskan Ima, teruskan. Mic Buka tak on. mic. Mic tu. Mic tutup sayang. Baik, sorry, maaf. Teruskan. Kejap ya Ustaz. Dah kenapa ni? Kejap ya Nak Ustaz. bonda baca nak? Bonda baca dah je sikit. Boleh Ustaz. Boleh bonda teruskan. Sini bonda baca. Punya tu. Saya teruskan tak ya. Kemudian jawab Nabi tidak. Jawab Nabi tidak. Saya hanya minum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Saya tidak akan minum lagi selepas ini. Saya bersumpah jangan beritahu hal ini kepada sesiapa pun. Riwayat Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari, boleh baca perincian Imam Bukhari letak dalam kitab apa? Riwayat Bukhari, kitab tafsir Al-Quran, bab sunnah Al-Tahrim ayat 1, kitab sumpah dan nazar, bab jika mengharamkan makanannya. Baik. Okey. Terima kasih. Itu kena. Jadi hadis ini versi yang ringkas. Sebab itu saya sediakan dengan versi-versi yang lebih detail selepas pada ini. Dan hadis ini menjadi orang kata buka pintu kepada cerita yang lebih detail lah tentang itu. Baik, saya ingat kita terus baca pada hadis yang berikutnya nanti. Boleh siapa yang tolong bacakan? Okey, hadis kedua Ustaz ya. Ya, saya ingat baca keseluruhan dulu, kemudian saya huraikan. Tak nak sangkut. Okey, hadis kedua, Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa pada suatu hari Nabi singgah di rumah Zainab binti Jahsy lalu minum madu di situ. Maka aku dan Hafsah berpakat bahawa siapa saja antara kami yang ditemui Nabi selepas ini, hendaklah dia berkata, sesungguhnya saya berbau-bau maghfir. Awak baru makan maghfirkah? Kemudian Nabi menemui salah seorang daripada mereka berdua. Beliau pun berkata kepada Nabi sebagaimana dirancang.
Lalu Nabi menjawab, tidak, saya minum madu sahaja di rumah Zainab binti Jahsy. Saya tidak mahu lagi meminumnya. Maka turunlah ayat, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah? Sehingga ayat, jika kamu berkata tak berdua taubat, surah Al-Tahrim ayat 66, 1 sehingga 4 menunjukkan kepada Sayyidatina Aisyah dan Hafsah. Adapun ayat, dan ketika Nabi berkata secara rahsia kepada sebahagian isterinya, surah Al-Tahrim ayat 66, nisbah 63, merujuk ucapan Nabi, saya minum madu sahaja, riwayat Al-Bukhari. Itu habis Ustaz. Lepas tu nak baca catatan dia ke Ustaz? Tak baca catatan tak perlu, kita huraikan insya-Allah. Okey, silakan Ustaz. Baik. Itu keseluruhan cerita dia. Berdasarkan dua riwayat ini, kita cukup dah untuk kita memahami peristiwa. Kemudian nanti kita akan baca hadis yang berikutnya nanti yang akan memberi maklumat tambahan kepada peristiwa ini sebenarnya adalah melibatkan lebih ramai isteri. Setakat sebelum pada itu kita huraikan yang ini dahulu. Untuk saya, seperti mana tugas saya sebelum pada ini, saya memberi tugas untuklah memahamkan hadis Nabi untuk lebih dihayati oleh pembaca ibu-ibu sekalian. Peristiwa ini sebagaimana kita cerita tadi peringkat awal, begitu. Sebahagian petang Nabi SAW itu rutin Nabi, dan yang berlaku Nabi berada di rumah isteri Nabi Zainab dan dihidangkan air madu. Bagaimana air madu tu cara buatannya tidak dimaklumkan. Bukannya Nabi minum madu tu secara terus, tapi dia buatan air campur madu, air madu. Allah alam cara dia. Saya tak tahu. Baik. Dah lama Nabi di situ disebabkan minum air itu. Ini memberi isyarat bahawa minuman ini benda yang Nabi suka, dan nanti memang disebut, saya ingat dalam hadis kemudian nanti ataupun ada, memang Nabi suka benda manis. Nabi suka benda manis, terutamanya madu. Jadi yang ni favourite Nabi lah, kata kita boleh faham. Dan sebab itu lama lah Nabi di rumah Sayyidatina Zainab ni. Kenapa Sayyidatina Zainab hidangkan air madu tu, dan air madu tu pula, madu tu sendiri adalah benda yang kita kira agak mahal hatta pada hari ni. Zaman Nabi tu juga boleh, bahkan dari Yaman, orang Arab, orang Mesir, orang Quraisy pergi ke Yaman berdagang tu, antara produk mereka ialah madu yang mereka eksport. Mereka import, bawa pergi sana ambil, bawa sini import. Kemudian dijual ke orang Syam dia sebagai center of trading madu. Jadi benda yang rare. Jadi secara tak langsung kita kata bukanlah Nabi ni sepanjang masa makan yang orang kata makanan yang dah itu rutin ya, tapi ada ketika ada ruang dan peluang Nabi makan benda yang rare, yang agak mahal, itu tidak ada salahnya. Baik, satu. Apabila dihidang, dimakan lama layan, Nabi layan masa sikit agak lama sikit di situ, isteri Nabi Sayyidatina Aisyah secara khususnya seolah-olah itu menjadi rutin. Mereka dapat ukur lah masa Nabi ni biasanya tanya khabar ataupun masuk ke rumah orang ni, mereka ni waktu dia fix dah, mungkin 15 minit seorang. Rumah mereka pun dekat-dekat sebagaimana kita tahu kan, sebelah-sebelah saja, dekat-dekat ni 10 minit, kemudian 10 minit boleh. Cuma yang hari tu lah nak jadi lama. Tu yang menjadi perhatian, menjadi orang kata perasan tu, macam mana Nabi lama sangat, lama daripada kebiasaan ni. Tu. Jadi benda kita dapat tahu Nabi konsisten tempoh masa dia. Kali ni dia berlaku luar biasa kerana tadi ada orang kata hidangan luar biasa. Sayyidatina Aisyah pun tengoklah Nabi suka makan ni punya. Macam mana Sayyidatina Aisyah dapat tahu tu, wallahu alam, boleh jadi dia pergi intai sendiri ke, pergi cari mana Nabi, ataupun boleh jadi dia hantar hambanya pergi tengok, intai-intai kat mana Nabi sekarang ni, tengok Nabi ke di rumah ni, Nabi buat apa, dia intai. Itu segalanya mungkin Nabi tengah ni. Jadi Sayyidatina Aisyah kata tak boleh ni. Dia pun pakat dengan Sayyidatina Hafsah, bukan Sayyidatina Hafsah saja, dengan isteri Nabi yang lain pun begitu. Kita akan buat-buat cerita, buat-buat keadaan. Nanti Nabi bersembang dengan kita, masuk ziarah rumah kita akan buat-buat bau busuk. Yang ni benda yang penting juga.
Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat menjaga penampilan, bukan setakat penampilan image tapi juga dari sudut oral hygiene, bau mulut yang sangat konsisten dari dulu. Hadis yang kita kumpulkan kita akan tengok patut menjadi panduan kepada kita semualah, tuan-tuan rahmat Allah. Sunnah Nabi ini sangat-sangat ketara. Kadang perbincangan tentang sunnah ini perlu disegarkan semula, bukannya sunnah semata-mata benda yang kita kata Nabi pakai apa yang ni, tapi yang bentuk prinsip ini menjaga kebersihan dan bukan keharuman tapi bau mulut ini sangat konsisten. Nabi sangat jaga. Sebab itu kita akan tengok dalam hadis-hadis sampai contoh bab siwak kan, sampai Nabi nak masuk ke rumah, Nabi bersiwak dahulu, gosok gigi dulu di depan pintu sebelum masuk kan. Jadi sunnahnya apa kat situ? Bukan sunnahnya makna Nabi buat macam tu, maknanya kita setiap kali sampai rumah berdiri dulu depan pintu, gosok gigi dulu, semata-mata mengikut yang tu Nabi buat. Adakah itu? Tidak, bukan semata-mata itu, tapi betul-betul Nabi buat. Tapi prinsip yang mendasari perbuatan Nabi apa? Itu yang lebih penting, iaitu Nabi jaga, kita sebut dia kebersihan mulut ini apabila nak berjumpa dengan orang, atau apalagi dengan orang yang lebih disayangi, isteri, pasangan, keluarga, suami isteri, ibu, lagilah perlu dijaga. Pastikan masa berbual dengan mereka, kita sendiri confident, yakin bahawa aku ni, kita dulu yang bau mulut kita wangi ke tak, baru boleh jumpa dengan orang. Ini sangat konsisten. Nabi SAW cakna hal ini. Sebab itu benda itu, kata sunnah Nabi itu bukanlah kita sebut jadi kelemahan, tapi digunakan oleh Sayyidina Aisyah sebagai ruang untuk menyakat Nabi kali ini. Dia attack dekat situ lah. Sayyidina Aisyah kita kena buat cara ni. Dan sudut yang lain, bijak Sayyidina Aisyah dalam hal ini. Nabi minum madu, ya, nanti dah jumpa kita, Nabi bukan tak tersangka benda ini berlaku. Yang kita buat macam mana? Iaitu madu yang air madu yang Nabi minum Sayyidina Aisyah daripada Sayyidina Zainab itu, rupanya madu dia tu, kita buat cerita lah, madu dia tu menghasilkan bau yang tak elok. Tapi kita hanya kata madu tu, kita kata Rasulullah minum ambil maghafir ke? Ni maghafir, ini perkataan yang baru, benda yang baru. Maghafir ni saya pun buat carian masa jumpa hadis ni. Maghafir ini, bahasa ini disebut ini ialah Arabic gum. Seumpama itu Arabic gum, tahu Arabic gum? Getah pada kayu ya Ustaz? Ya betul, getah kayu. Aghfara Ramsu. Betul. Itu pun produk orang kata jualah, itu antara zaman dulu lagi, produk import juga dari Yaman. Tapi kan Ustaz, Arabic gum tu tak bau Ustaz. Saya pun minum juga tak bau, dia tak bau. Betul. Itu apabila dah jadi Arabic gum. Tapi saya nak sebutnya, orang kata dia datang dari sumber yang sama itu. Dia maghafir ni atau Arabic gum tu pun dia asalnya getah kayu tu. Jadi nak ceritanya ni lebah, itu antara bahan yang mereka sedut tu, selain daripada kita kata bunga pati apa, yang mereka sedut juga ialah sip ataupun tadi getah pokok seumpama itu. Getah pokok yang dia sedut, dan apabila mari ke sarang dia campur, dia blend, dia proses untuk jadikan madu tu, mana-mana lebah yang madu yang diambil daripada sarang yang lebah-lebah tu ada ambil getah pokok, madu tu secara berbeza daripada madu-madu yang biasa. Apabila orang ambil, dia lekat bau di mulut. Boleh faham? Macam kita lah, ada orang kata makanan-makanan ataupun ulam-ulam. Kalau dia tu saja kita cium di hidung apa, tak ada apa. Tapi apabila kunyah masuk ke mulut, nanti dia berbau mulut tu. Macam bawang, kalau Arab dia bawang. Nabi tak makan bawang. Satu. Benda berbau ni Nabi tak makan. Nabi tak makan bawang luar okey, tapi apabila kita kunyah masuk air mulut tu, dia mengeluarkan bau. Menghasilkan bau mulut. Kalau kita di bahasa Melayu, orang Melayu kita ni, petai, jering.
Bersedap tapi masuk mulut, gigit-gigit dia menghasilkan bau. Jadi maghafir itu barang seumpama itu. Ya apabila benda tak ada apa tapi apabila makan dia menghasilkan bau. Orang pun tak perasan. Melainkan orang yang terhidu bau itu. Jadi itu madu yang ada campuran maghafir itu kesan dia. Apabila makan dia menghasilkan bau mulut. Itu keadaan. Dan Nabi mungkin terlepas pandang hal ini maksudnya. Nabi tak tahu madu tu ada campuran mana kategori, mana kualiti dia tu. Tadi ada gabungan maghafir apa. Makan biasa, sedap rasa macam biasa. Tapi apabila bercakap, isi Nabi semua buat macam bau tak senang bau. Apa ni bang? Itu. Sehinggalah begitu apabila Nabi jumpa Sayyidina Aisyah pun buat kata bau apa ni bang? Bau mulut. Sehinggalah Nabi pun ni bau mulut aku ke ni? Tak apa lagi. Pergi rumah yang kedua, rumah Sayyidina Hafsah macam tu juga. Pergi rumah yang ketiga, keempat nanti macam sampai Nabi macam yakin mana betul lah ni. Memang mulut Nabi bau dan Nabi rasa sangat-sangat orang kata itu kata down tapi Nabi terasa lah benda yang paling Nabi jaga kan bau mulut, tak nak bagi orang kata orang hidu rasa tak senang dengan kita bercakap dengan kita. Itu yang berlaku. Memang sangat-sangat Nabi terasa lah. Sehinggalah Nabi SAW kata aku tak nak makan lagi madu. Cara paling selamat tak naklah makan madu. Dan walhal madu itu benda Nabi suka. Walhal madu ialah Al-Quran sebut benda yang Allah halalkan. Lalu Nabi sebut aku tak nak makan madu. Nabi bersumpah. Mana kat sini Nabi mengharamkan atas diri Nabi ialah madu. Hal ini sangat bahaya. Sebab segala perbuatan yang terbit daripada Nabi SAW itu pada tempoh masa hayat Nabi ialah tempoh pensyariatan, benda dia akan membentuk syariat. Boleh jadi kalaulah benda Nabi haramkan, Allah perkenan ke apa macam ni, dia akan jadi haram atau sebagainya. Jadi itu Nabi. Sehingga Allah turunkan ayat, Allah tegur hal ini. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang aku halalkan merujuk kepada madu ni? Kerana nak jaga isteri-isteri kamu, hati isteri-isteri kamu. Ini teguran. Sekaligus tuan-tuan rahmat Allah, signifikan yang lain peristiwa ini ataupun ayat ini ialah sebagai bukti bahawa Al-Quran itu bukannya rekaan Nabi SAW. Bukannya Nabi, ini Quran Nabi yang reka, Nabi yang karang, tak. Sebagaimana dakwaan orang dahulu sampailah pada hari ini. Nah, kenapa bukti dia? Kerana dalam Al-Quran ada berapa banyak ayat-ayat seumpama ini. Ayat-ayat yang menegur Nabi sendiri. Kalaulah kita yang menulis buku kita sendiri, nak ni, kita akan ada cerita yang orang kata bukan memburukkan tapi yang tuju kepada diri sendiri. Tak, ini Allah Subhanahu Wa Taala. Quran Nabi hanya menyampaikan wahyu sebagai penyampaian wahyu. Quran ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Quran ini merakamkan teguran, merakamkan didikan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus menunjukkan sebagai bukti Nabi sangat jujur. Nabi sangat amanah menyampaikan risalah ini. Itu benda yang besar. Jadi kembali kepada kisah kita tadi, itu yang berlaku. Nabi haramkan dan Allah tegur berlaku. Apabila Allah tegur, nanti akan berlaku. Ni more rentetan yang lain pula. Nanti berlaku peristiwa iaitu Nabi ceraikan Sayyidina Hafsah. Juga rentetan peristiwa ini. Apabila Nabi haramkan, cerita dia, apabila Nabi kata aku tak nak makan lagi madu, kan, dan Nabi pesan kerana orang terakhir yang Nabi sebut Nabi tak nak makan madu itu adalah Sayyidina Hafsah. Mana kata dalam pakatan Sayyidina Aisyah, Hafsah dan beberapa isteri Nabi yang lain, terakhirnya berlaku kepada Sayyidina Hafsah. Nabi pesan kepada Hafsah, cuma awak jangan beritahu orang lain lah. Jangan beritahu orang lain, abang tak nak makan madu lagi. Sebab tadi dia menjadi ikutan. Kalau orang lain tahu, orang lain pun mungkin tak nak ni. Jadi dia akan menyusahkan. Nabi pesan, jangan cerita ke orang. Tapi biasalah orang perempuan pun orang lelaki lah, manusia yang dipesan itu rahsia yang tu yang diceritakan. Cuma macam biasalah kan. Ini orang kata rahsia berantai kan. Kau awak yang cerita ke orang ni. Okey. Kita pun
nak simpan rahsia ni satu amanah sangat-sangat penting. Sangat-sangat payah. Dia pun cerita pada orang yang lain. Aku cerita ni, kau jangan cerita kan? Okey. Macam tu lah. Pesan orang tu sampai apa tu? Aku cerita kau ni, kau jangan cerita orang lain. Okey. Sawal tapi lain lagi tu. Serta Hafsah pun begitu. Apabila Nabi pesan pada awak jangan cerita ke orang lain. Okey. Tapi dia ceritakan juga kepada Sayyidatina Aisyah. Dan Aisyah cerita pada orang lain tahu semua. Hal ini kemudian nanti Allah beritahu Nabi SAW bahawa cerita yang kau rahsiakan tu diketahui. Ini semua peristiwa ini ada dalam gugusan ayat dalam permulaan surah At-Tahrim ayat 1 hingga 4 ataupun 5. Ya ayuhan Nabi sampailah kepada 5-6. Cuba ibu rujuk surah At-Tahrim itu akan tengok potret cerita ini. Dia bergabung sekali kan. Nabi sampai lepas pada tu terima wahyu bahawa cerita Nabi telah diketahui, telah disebarkan rahsianya. Nabi pergi jumpa semula kepada isteri, kenapa awak ceritakan? Abang kan ada pesan jangan bagi tahu orang. Si Nabi tu pun kata, abang tahu dari mana? Allah lah bagi tahu. Allah lah bagi tahu. Itu habis. Dan sebabkan peristiwa itu Nabi Sayyidatina Aisyah Sayyidatina Hafsah diceraikan. Baik. Kemudian in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukum, Allah tegur dua orang isteri Nabi yang jadi kepala dalam pakatan ini, Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Hafsah. Tegur pula mereka berdua, jangan buat lagi ini itu. Yang lain kita dah sentuh lagi, ada satu point saya tak ingat tadi lalu, tapi dia tak ingat dah. Boleh saya berhenti setakat ni kalau ada soalan? Ada soalan, ada kemusykilan lagi, ada yang tak jelas untuk kita hurai, kita jelaskan dulu. Ustaz, dalam bab 26 pun cerita tu juga tu Ustaz. Kita skip je lah yang Safiah dengan Saudah tu. Sama je cerita dia. Cerita dia sama. Ada perincian yang lain. Okay, boleh tak kita kalau tak ada apa-apa kita baca dulu cerita tu. Baca Cuma sunnah ni lah kita baca cerita ni. Atau Sayyidatina Aisyah bercerita ni Asal Garam 26. Sayyidatina Aisyah bercerita Rasulullah sangat menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Menjadi kebiasaan selepas usai solat asar, baginda akan menziarahi ke semua isteri baginda dan mendekati mereka. Suatu hari ketika menemui Hafsah, lama pula baginda di rumahnya berbanding kebiasaan. Maka aku segera menyelidik. Rupa-rupanya ada seorang perempuan kaumnya menghadiahi Hafsah 1 jug madu. Jadi beliau menghidangkan minuman itu kepada Rasulullah. Aku pun berkata, sungguh kita kena sakat Nabi. Kemudian aku memberitahu hal ini kepada Saudah. Aku berkata, nanti apabila Rasulullah menemui awak dan ketika baginda mendekati, katakanlah kepadanya, wahai Rasulullah, awak makan maghafirkah? Tentu baginda akan kata tidak. Lalu katakan kepadanya lagi, habis apa yang berbau ini? Rasulullah sangat menjaga supaya dirinya tidak berbau sesuatu yang tidak enak. Selepas itu, Nabi mesti berkata pula, Hafsah baru hidangkan saya minuman madu. Maka katakanlah kepadanya, barangkali lebah-lebahnya makan sesuatu yang tidak elok. Saya pun akan cakap begitu. Awak pun cakap begitu juga, ya Safiah. Maka tak kala Nabi menemui Sayyidatina Saudah, beliau melaporkan, demi zat yang tidak Tuhan selain dia, nyaris-nyaris saya hendak katakan terus kepada Nabi bahawa awak Aisyah suruh saya katakan sekian-sekian. Walhan Nabi baru sahaja berada di pintu kerana takut pada awak. Selepas itu, ketika Nabi mendekati saya pun berkata, wahai Rasulullah, awak makan maghafirkah? Baginda menjawab tidak. Habis apa yang berbau ini? Hafsah baru hidangkan saya minuman madu. Barangkali lebah-lebahnya makan sesuatu yang tidak elok. Selepas itu, Nabi datang menemui saya pula. Saya pun katakan perkara yang sama. Selepas itu, baginda masuk menjumpa Safiah pula. Beliau pun berkata perkara yang serupa. Kemudian setelah sekali lagi baginda berjumpa Hafsah, beliau bertanya, wahai Rasulullah, mahukah saya hidangkan air itu lagi? Nabi menjawab, saya tidak mahunya lagi. Selepas itu, Saudah pun berkata, Subhanallah,
kita telah mengharamkan madu untuk Nabi. Aku segera berkata, diam. Riwayat Al-Bukhari. Kitab Helah, bab larangan helah dalam pernikahan. Itu je Ustaz. Baik. Okey. Terima kasih. Tu hadis terakhir kan untuk cerita kita semua. Ya. Lepas tu Ustaz, nak baca tak yang suami kena jaga badan kerana sunnah Nabi ni? Tak apalah, yang tu boleh baca sendiri. Kita boleh ni, kita baca hadis sahaja, kita memahamkan hadis itu. Adapun pengajaran yang tu pengajaran untuk tu yang saya muatkan dalam buku itu, boleh baca. Dan juga mungkin ada ibu-ibu ada orang kata inspirasi atau tadabbur yang lain, sangat dialu-alukan untuk kongsikan sama-sama di hujung nanti. Yang saya sebut halnya sebegitu tadi. Alang-alang puan sebut tadi, saya buat catatan lah. Lelaki, suami pun kena jaga badan, jaga penampilan, jaga bau badan, jaga mood apatah lagi kan. Kerana melihat pemerhatian dalam hal ini biasanya berlaku orang kata saranan yang berat sebelah. Bab kena cantik, kena wangi, kena apa ni, isteri saja. Apa isteri? Suami tak apa, ikut je. Ketiak tak panjang tak ni, bulu hidung tak potong, tak apa penampilan. Suami tak apa untuk isteri. Adakah begitu Islam? Tidak. Kita tengok Nabi sebagai suami yang lebih menjaga. Bahkan Quran sebut Ibn Abbas, nanti saya ingat ada dalam hadis buku saya, Ibn Abbas cerita memberi tafsiran. Bila orang tanya dia penampilan dia segak lain macam. Segak dia lain macam ini. Dia kata, aku suka isteriku berhias. Aku suka menghiaskan diri aku ni sebagaimana aku suka isteri aku berhias untuk aku. Jadi dia mutual, dia ialah tanggungjawab bersama. Bab penampilan, bab jaga kebersihan diri ni bukannya tanggungjawab isteri ataupun untuk suami, tapi ialah sama. Suami juga kepada isteri. Sebab itu suara orang kata istifadah tak langsung yang saya tekankan dalam catatan tadilah, boleh rujuk. Baik, kembali pada kisah kita tadi, saya ingat nampak peristiwa ni dia melibatkan bukan Sayyidatina Aisyah, bukan Sayyidatina Hafsah, dua orang ni sahaja, tapi termasuk dua orang lain, iaitu Sayyidatina Saudah dan juga Sayyidatina Safiyah. Dan kita tahu bahawa empat orang ni dengan dalam hadis yang sebelum ni kita baca, mereka ni satu camp kan. Sisi Nabi ni ada dua camp. Satu camp yang pro Sayyidatina Aisyah, yang boleh kamcing Sayyidatina Aisyah. Inilah yang camp yang berlaku dalam peristiwa ini. Sayyidatina Aisyah, Hafsah, Saudah, Safiyah, mereka ni masuk. Dan selain daripada empat orang ni, ialah satu camp Sayyidatina Zainab binti Jahshin yang tak berapa, mereka ni tak anti lah, tapi tak pro pada Sayyidatina Aisyah. Ini camp yang kedua. Ya, itu kita tahu. Cuma kalau perasan, dalam hadis yang kita baca yang terakhir tadi, hadisnya sahih hadis Al-Bukhari, tapi dia ada kesalahan fakta. Menarik sebenarnya ni dalam kajian hadis. Dia disebutkan peristiwa itu, maknanya yang hidangkan air madu kepada Nabi ialah Sayyidatina Hafsah. Walhal hadis sebelum yang pertama kita baca yang hidangkan itu Sayyidatina Zainab, kan itu berlaku konflik. Dua-dua Bukhari, dua-dua hadis Bukhari. Macam mana ni? Yang untuk pendek ceritanya, hadis yang terakhir kita baca ini faktanya silap. Faktanya silap. Sebetulnya yang hadis pertama, iaitu Sayyidatina Zainab yang hidangkan madu. Maknanya ada kesalahan lah dalam Sahih Bukhari. Dia tidak bukannya begitu. Ini perbincangan hadis. Ilmu hadis dia nak menentukan kesahihan riwayat itu daripada orang sekian kepada orang sekian sampailah kepada Nabi. Betul tak betul? Itu dia nak tentukan kesahihan. Adapun kandungan ucapan, kandungan cerita itu perkara yang kedua. Tapi nak tahu betul tak orang ni sebut. Berlaku, jadi adalah hadis Bukhari yang kedua ini berlaku di satu peringkat
seorang guru, saya tak perincikan, guru di satu peringkat, dia sebut hal ini. Dia sebut, dia tersalah sebut watak. Dia nak sebut Zainab, dia sebut Sayyidatina Hafsah. Jadi anak murid yang terima ni, dia menukilkan sebagaimana yang dia dengar. Hafsah. Betul lah. Hafsah. Mari anak murid kemudian kata, Hafsah. Dah sampai. Dan dia cek memang itu. Dan ulama dapat detect bahawa kesalahan itu berlaku pada peringkat sini. Tapi sabit tak ni guru ni cerita? Betul. Guru cerita kepada murid ni. Kemudian murid ni cerita kepada anak murid ni. Betul. Dan guru tu cerita daripada guru di atas tu sabit. Cuma Zainab. Ini pengajian hadis, saya nak perincikan pun nanti tuan-tuan ibu-ibu rasa lagi. Tapi nak katanya begitu. Jangan kata, maksudnya jangan kata ada kesalahan dalam Bukhari ni. Ya. Imam Bukhari pun tahu, bukan kata Imam Bukhari pun tahu. Dia terima hadis ni dengan aware bahawa ni ada kesilapan disebutkan. Tapi tahulah, dalam diperakam ni kesilapan guru tu sendiri. Wallahu alam ya. Itu kajian menarik tentang hadis pula. Apa lagi saya boleh sebut? Jelas tak setakat ni? Sebab tidak ada nas depan ni, jadi saya tak nampak. Itu pun baca keseluruhan tadi. Ala kulli hal, satu perkara sangat penting lagi untuk saya tambah sebagai peringatan. Saya tengok kat skrin kat sini dibawa tafsiran kan, terjemahan. Nanti kalau ibu-ibu ada peluang, ada ruang masa, kalaulah baca kitab tafsir yang lebih besar, Ibn Katsir ada tak lah? Ibn Katsir ataupun tafsir, cuba tengok pada tafsiran surah At-Tahrim ayat pertama itu tadi, sebagai tafsir akan membawa riwayat yang lain. Tentang asbab nuzul. Orang kata background, latar belakang ayat ini. Kenapa ayat ini turun. Dan ini berlaku perbincangan yang cukup mendalam dalam kalangan ulama. Sebab di sana ada riwayat lain. Kenapa ayat ini turun? Bukan berkaitan dengan peristiwa ini. Imam Al-Bukhari nak establish daripada hadis yang pertama kita baca tadi, nak establish, nak tetapkan bahawa ayat surat Tahrim tadi, punca dia asbab ataupun nama dia asbabun nuzul ialah peristiwa ini, peristiwa makan madu ni. Baik. Kerana dalam masa lain nak tolak pandangan yang mengatakan bahawa ayat ini turun disebabkan peristiwa yang lain pula. Apa peristiwa yang lain itu? Ini adalah riwayat, iaitu ceritanya Nabi bawa Sayyidatina Maryah, kita sebutlah Nabi bawa Sayyidatina Maryah masuk dalam rumah Sayyidatina Hafsah. Sayyidatina Hafsah tak ada masa itu, dan Nabi bersama dengan Sayyidatina Maryah. Nabi duduk bersama. Kemudian Sayyidatina Hafsah balik tengok apa yang berlaku. Marahlah Sayyidatina Hafsah, marah kat Nabi gini, kenapa ni. Lalu rumah dia begini. Lalu Nabi pujuk Sayyidatina Hafsah, tak apa, tu kata abang cerita mudah, minta maaf lagi gini, dan abang janji sumpah tak akan sentuh lagi Sayyidatina Maryah, bakal letak Sayyidatina Maryah di tempat yang lain pula. Itu satu riwayat, dan riwayat itu tak kuat, dan Imam Tirmizi juga bawa hadis ini membuat konklusi, rumusan riwayat itu ditolak. Riwayat lemah ditolak sebab bertentangan dengan riwayat yang ada ni. Bukhari ni lebih sahih dan lebih harmoni, lebih jelas. Kenapa nak diambil kira lagi riwayat yang kedua ni? Dah lah, satu tak kuat, yang kedua banyak kata kemusykilan lain yang tidak dapat dijawab, tuan-tuan. Antaranya adakah itu akhlak Nabi? Rumah tu rumah isteri Nabi. Ya, memang Nabi hadiahkan, tetapi the full command, kuasa penuh untuk rumah itu dari masing-masing isteri. Nabi tak boleh, bukan akhlak Nabi. Kita tengok Nabi SAW nak minta barang isteri pun Nabi pinjam. Nabi nak pinjam pun Nabi minta. Itu akhlak Nabi. Yang ni Nabi buat senyap-senyap, dia sangat kontradik dengan kebiasaan Nabi. Jadi pendapat ini, ya, riwayat itu ada berlaku,
tapi kita sekadar kata ada riwayat tapi tidak ambil terima hal ini. Cuma sebahagian, dan bagi saya dengar kawan jugalah cerita tentang dia pengajaran tafsir, tafsir, dia lebih cenderung, lebih nampak excited bawa cerita ini, dan Allah, saya kata tak patutlah dan memang lebih sensasi lah cerita ni. Sebab berbanding cerita Baghafir ini, pertama, kalau tidak dikumpulkan hadis bagaimana saya kumpulkan itu, dia tak jelas. Kenapa? Apa isunya nak haramkan madu? Ni tak jelas. Tapi yang tadi jelas. Kalau nampak Nabi terpaksa tak haramkan, tak nak lagi bersama Maria untuk jaga hati Sayyidatina Hafsah, sebab Sayyidatina Hafsah berlakon di rumah dia kan. Itu lebih nampak konflik itu. Lalu lebih ditonjolkan riwayat itu. Saya kata wallahu alam, itu tak, bagi saya tidak kurang kata saya kurang setuju, dan bukan cenderung ke situ lah. Sebaliknya peristiwa ini, adapun Sayyidatina Maria memang sabit dia tidak berada dalam kompleks rumah-rumah isteri Nabi, sebab dia pun bukan Ummul Mukminin. Sebaliknya dia tinggal agak berjauhan dari rumah-rumah isteri Nabi. Jadi kalau ada, saya tak ingat saya punya gambaran rumah isteri Nabi tu ada tak Maria. Dia bukan kat situ, dia tak duduk kat situ. Dia duduk di sekitar dekat dengan Quba. Dan masa bulan 10 baru ni, saya dan jejak dia punya tempat dia disebut Mashrubah Ummu Ibrahim. Dia di sekitar Quba. Pergi berjalan kaki je daripada Masjid Quba tu, lalu antara bukan jalan kaki tu, ni kebun lain, naik kereta juga, tapi di Quba ada tempat yang dikenal pasti sebagai, dipanggil ladang Nabi. Nabi ada ladang. Nabi ada tujuh bidang atau 7 kebun di sekitar Quba, kebun-kebun Nabi, dan salah satu kebun Nabi tu ada rumah. Kat situlah Sayyidatina Maria duduk. Nabi buat rumah kat situ untuk beliau, dan dia pun dikebumikan di situ juga nanti. Wallahu alam. Setakat saya berhenti. Ada soalan, ada tambahan, ada kemusykilan dialih-alihkan. Ustaz, boleh dengar suara saya tak? Boleh, jelas. Okey, baik. Ustaz, kalau Maria Qibtiyah tu dia bukan Ummul Mukminin, maknanya kita tak panggil dia Sayyidatina lah. Begitu. Tak semestinya, boleh. Dia bukan Ummul Mukminin. Tapi boleh tak gelaran tu? Boleh. Bahkan Sayyidina Umar dan sahabat-sahabat kemudian memanggilnya Ummul Mukminin juga. Oh, betul. Sebagai penghormatan. Tapi status dia sebenar dia bukan di Ummul Walad. Dan ini tidak pelik, dia penghormatan. Kadang orang tidak berhak, tidak layak dengan jawatan, dengan gelaran itu, tapi dipanggil juga sebagai penghormatan. Contoh pada hari ini kita berapa ramai orang tu bukan ustaz, tapi kita nampak dia pun gaya ustaz, lagak ustaz, panggil dia ustaz. Berapa ramai penasyid. Satu ketika dulu mereka bukan bidang agama apa, tapi semua ahli nasyid, semua orang yang nasyid ni panggil ustaz. Saya tu saya ikut bangkang sebab ustaz ni satu ni, tapi itu tak lagi kita timalah dalam keadaan masyarakat. Itu penghormatan. Bahkan kalau saya ingat saya dulu ada pelajar mengajar college, boleh kata setiap kelas, setiap batch pelajar ni dalam kumpulan mereka akan ada seorang ustaz. Walhal pelajar kolej ni yang ni lah, tapi dalam ramai tu ada yang nampak baik sikit, dia lah ustaz. Siapa ustaz kelas ni? Dia ustaz. Dia ustaz. Ni ustaz. Akan ada sebagai itu hormat lebih. Jadi begitu. Fenomena tu orang kata tidak pelik. Orang tu bukan hakikat dia tu ustaz, tapi digelar ustaz. Sebagaimana Sayyidatina Maria, dia bukan Ummul Mukminin dalam hakikat isteri Nabi yang dinikahi Nabi dengan mahar. Dia hamba yang dipanggil Sarari, tapi disebut digelar Ummul Mukminin sebagai penghormatan. Wallahu a'lam. Boleh panggil Sayyidatina, boleh. Sebagaimana juga tidak semesti sisi Nabi Sayyidatina.
semua sahabiyah, ya, tokoh-tokoh sahabat yang kita hormati, kita panggil dia awalnya Sayyidatina, kata junjungan ataupun orang besar kami, penghulu kami kan. Sayyidatina siapa? Sayyidatina Asma binti Abi Bakr, Sayyidatina, itu sebagai penghormatan lah. Dia tu bukannya gelaran khas untuk isteri Nabi semata-mata. Jelas? Alhamdulillah, jelas Ustaz. Baik. Ada tambahan? Soalan lain kita sembang-sembang, minti Ustaz, setakat ni. Tak Ustaz, sabar nak kolam, nak melihat sungai ni. Ustaz, dia persoalan dia macam ni kan. Kisah ini, adakah dia macam mengaibkan Aisyah dan Hafsah? Bayangkan kisah mereka ni disebut dalam Al-Quran kan. Dan akan dibaca sehingga hari kiamat. Jadi benda ni kalau nak kata dimalukan ke, tapi dalam masa yang sama dia kisah ni bagi kita satu teladan juga kan Ustaz kan. Betul. Bagi kita manfaat untuk kita ambil ibrah lah. Memang yelah manusia tak pada buat dosa kan. Tapi yelah bila kita tengok macam asalnya nak menyakat je tapi macam menyusahkan pula Rasulullah kan. Mengharamkan sesuatu yang halal. Masya Allah. Allah Allah Ustaz. Ya. Dan apa respon saya, Nabi, apalagi para sahabat Nabi, isteri Nabi, mereka watak-watak yang bertuah menjadi, bukan menjadi sebab kata pelakon kepada pensyariatan. Allah nak syariatkan agama ini melalui kisah-kisah. Agama kita diturunkan, disyariatkan bertahap, berada sempena. Dia tidak diturunkan sekaligus kan. Ini sistem tak sekaligus. Setiap syariat itu dia ada peristiwa dia, dan peristiwa itu ada watak dia, ada kisah dia. Maka para sahabat Nabi inilah sebagai watak-wataknya. Itu lain. Dia jangan disanggap macam kita ini. Mereka zaman itu, zaman persyariatan itu, dan kemudian nanti bahkan satu penghormatan bagi mereka. Zaid siapa, itu kalau watak-watak yang baik lah. Kalau watak yang tak baik, dia jadi satu penghinaan lah, betul tu, kepada mereka kan. Kita tengok kisah apa lagi. Contoh yang lebih sebelum pada itu lagi, Nabi Nuh, Nabi Lut, disebut tentang isteri mereka kan. Bahkan disebut tentang mereka, wa mar'atu Nuh wa mar'atu Lut, isteri Nuh, isteri disebut. Makna kata isteri mereka yang tidak dengar kata, yang ayat yang baiknya memang mereka berpisah lah. Tidak jadi suami isteri sampai ke hujung lah. Ada carigus. Ini bermakna kalau fikirlah, teruklah perkahwinan Nabi Nuh, Nabi Lut tidak berjaya, isteri tidak boleh didik isteri dia, tidak ini. Sangkaan orang boleh jadi macam-macam. Lalu terus bawa kata ini mengaibkan Nabi-Nabi. Tidak begitu. Quran hak Allah SWT. Siapa saja watak Allah nak letakkan, telah letakkan. Bahkan jangan kita letak dalam pemikiran kita, orang kata kita punya logik kita. Tidak begitu kan. Itu lebih kita harmoni. Jadi kita tengok, kalau sebab saya mengaji, bukanlah kata banyak, tapi kita dari pelbagai aliran, kita tengok kadang terlebih-lebih orang terlalu ni. Contoh ada orang tafsir Nabi Ibrahim yang ayah dia lawan cakap dengan, bukan lawan cakap, dia ada dialog dengan ayah dia Azar. Dan kita tahu ayah dia ni pengukir berhala kan. Ini guru saya juga. Kita pendengar satu itu. Oh ya. Tapi baca tafsiran kemudian lain, tanya orang lain. Apa yang guru saya ni cakap, dia kata ayah Nabi Ibrahim yang disebut ayah li abi dalam ayat Quran itu bukan ayah Nabi Ibrahim. Tak boleh kata Nabi Ibrahim begini, itu mengaibkan Nabi Ibrahim. Tapi ini pak saudara dia. Dia guna hujah bahasa. Pak saudara pun orang Arab panggil ayah juga kan. Memang betul. Dari sudut bahasa dia. Makna kata yang ni bukan ayah dia. Ini pak saudara dia. Ayah dia beriman gini-gini. Kata jauh lah saya. Mula timbul lah juga. Jauh tak sebenarnya hal seumpah saya itulah. Dan itu lebih terasa kan.
iman tu tidak diwarisi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya mendengar sarah Ustaz pagi ni, saya dah mendengar dulu cerita berkenaan dengan bagaimana yang halal itu diharamkan. Ada dua perkara dalam hidup Rasulullah, iaitu Sayyidatina Maryah itu tidak digauli lagi, dan juga madu yang Rasulullah haramkan. Adakah betul sampai ke akhir hayat Rasulullah tidak minum madu? Tak usik madu? Tak makan madu? Tak. Kalau cerita yang diceritakan disebabkan bisikan-bisikan daripada isteri-isteri kan, mengatakan bau Rasulullah tu kerana minum madu. So Rasulullah kata, aku haramkan madu bagiku. Itu yang cerita dikabarkan lah. Lepas tu begitu juga dengan Sayyidina Maryah. Kerana nak menjaga hati Hafsah, maka Rasulullah mengatakan, aku haramkan Maryah tu untukku. Jadi kata Ustaz tadi, memang betul Ustaz. Apabila kita mendengar macam tu, macam menggambarkan kepada kita teruk akhlak Rasulullah. Padahal Rasulullah itu orang yang maksum. Rasulullah itu orang berakhlak mulia. Takkanlah dia menganiaya Maryah tu semacam tu kan. Dan dia tidak mengetahui bisikan-bisikan antara madu dengan madu tu menyebabkan dia tidak mengusik madu dan dia haram madu baginya. Jadi itu yang kalau mereka yang rasa tak sepenuh-penuhnya rasa untuk menghayati akhlak Rasulullah, rasa macam satu keaiban di sini. Bagaimana pandangan Ustaz? You bercakap tu saya keliru. Kejap madu betul, kejap madu. Madu, bisikan madu betul Ustaz. Kan ada madu-madu kan apabila didekati isteri-isterinya mengatakan bau tidak enak daripada Rasulullah tu kerana Rasulullah meminum madu. Jadi Rasulullah menjaga hati isteri-isterinya tu, diharamkan madu bagi dirinya. Adakah itu satu dalil yang sebenarnya ataupun serupa macam Sayyidina Maryah tadi yang diharamkan untuk madu atau Ustaz Allahu Akbar, Nabi bersama dengan dia. Allah, Nak cakap apa tu? Gelak saya. Tadi tengok benda lain. Soalan ke apa komentar Ibu? Itu bukan komentar. Itu kita dengar daripada sudut lain, daripada penceramah lain yang bercerita tentang dua perkara yang diharamkan oleh Rasulullah. Ibu pernah dengar kan? Ya. Sebelum Ustaz ni, saya dah mengikuti satu kuliah. Dan kuliah tu bercerita tentang bagaimana Hafsah terkilan dan kecewa dengan tindakan Rasulullah kerana membawa masuk Maryah ke dalam rumah apabila Sayyidina Hafsah ni tadi pulang ke kampung melawat orang tuanya. Macam tu. Lepas tu, jadi apabila kembali, dia melihat Maryah ini bersama dengan Rasulullah. Kerana Rasulullah ingin menjaga hati Maryah, Hafsah, maka Rasulullah mengatakan Hafsah itu haram baginya. Dan tentang madu tu tadi begitu juga. Di antara kerana masing-masing kan dengan sikap manusia kan. Jadi berpanjangan mengatakan apabila Rasulullah bersama dengan mereka ada bau yang kurang enak. So Rasulullah kata dia baru minum madu. Jadi so Rasulullah pun untuk menjaga hati isterinya, Rasulullah mengharamkan madu itu bagi dirinya. Itu saya nak tanya, adakah itu benar dan adakah Rasulullah langsung tidak menyentuh madu sampai dia wafat? Tak, lepas pada Allah tegur Nabi, pertama memang apabila peristiwa ini berlaku, yang kita merujuk peristiwa ini ialah minum madu itulah. Nabi pun kata aku tak nak minum madu lagi. Makna Nabi bersumpah atas dengan diri Nabi tak akan minum madu lagi. Makna kata Nabi mengharamkan madu bagi diri Nabi. Allah turun ayat tadi yang tegur Nabi kan. Maka lepas tegur Nabi itu sudah tentulah tindakan Nabi ialah Nabi halal baliklah. Nabi minum baliklah. Nabi Nabi tidak mengharamkan lah. Allah dah tegur. Ini satu kesalahan. Dan bahkan ada riwayat lain Nabi kifaratkan. Sumpahan itu perlu dikifaratkan. Nabi kifaratkan. Apa kifarat sumpah ni?
Nabi kifaratkan. Memang nak kata tidak jadi haram bagi Nabi dah. Memang halal balik. Baik, itu satu. Yang kedua, peristiwa yang Nabi bersama Maria di rumah Sayyidina Hafsah gini-gini, itulah versi lain atau pendapat lain bagi ayat tadi. Dan saya menolak riwayat itu, sebab kalau riwayat itu sahih, ibu-ibu sekalian, dan diterima, kata ada sabit akan masuk dalam buku Asam Garam. Akan masuk dalam buku Asam Garam, dan tu kisah yang wow lah. Tapi saya tak ada masukkan sebab tak lepas standard. Bahkan kita tengok, kita bukan sekadar ambil riwayat. Kalau saya punya ni, ibu akan tengok, kita bukan main masuk saja riwayat, tak. Itu kita ada penapisan dia. Yang kisah tu tak boleh. Seperti tengok komentar daripada ada hadis-hadis ulama, kisah ni tidak sabit, tidak boleh diangkat. Riwayat tu ada je berlaku riwayat. Cuma riwayat itu lemah dan dia tidak boleh dijadikan cerita. Sebab itu saya tak masukkan. Dan tu dia akan ada nanti dalam tafsir. Kenapa? Dah tu kita pun akan tanya. Dah tu kenapa ulama bincangkan juga, bawa juga riwayat ini. Ini menunjukkan satu jawapan dia. Ini menunjukkan penguasaan ulama itu. Dia kumpul riwayat, segala riwayat dia ada. Okey. Sahih tak sahih tu tapi yang kedua, tapi dia kumpulkan. Ada sebagai ulama akan jelaskan, sebab tu tafsir dia ada manhaj, ada metodologi dia pula. Macam Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Kathir, dia akan bawa riwayat, dia akan pelbagai riwayat dia akan sebutkan ini riwayat yang sahih, yang diterima gini-gini, yang riwayat yang lain ditolak. Itu ni. Jadi kita bukan main masuk, main terima saja asalkan ada dalam kitab, asalkan riwayat ini sebut, tak boleh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama. Menarik. Itulah yang boleh ingatkan, boleh ni. Kadang seperti yang saya sebut tadi lah, ada sahabat saya begitu saya dengar lah. Walhal dia tokoh yang lebih dikenali, tokoh yang lebih dipercayai, jauh dipercayai. Tokoh yang keluar TV, masuk TV, dia bawa cerita saya tu tak kena ni. Kita ada disiplin lah. Ya, Allah Akbar. Ada soalan lain, ada tambahan lain, komentar lain, apa yang ibu-ibu terfikir, terlintas di fikiran apabila kita membincang hadis ini? Rasulullah dia Rasul baginda tidak suka makan makanan yang berbau kan Ustaz. Sangat menjaga Ustaz. Saya pernah dengar macam ni, Rasulullah tak makan bawang putih kerana bawang putih tu bau satunya. Sebab Rasulullah selalu berkomunikasi dengan Jibril. Macam tu Ustaz, betul tak? Betul. Betul. Nabi jaga juga perasaan malaikat kan. Dan ini sunnah yang sunnah yang tak semua orang boleh buat lah. Saya secara peribadi angkat surrender lah. Sunnah makan makanan berbau ni surrender. Tu Nabi tu, kita apa benda yang kita tak ni kan. Tapi kita jaga balik, kita cover lah, kita jagalah busuk gigi balik apa semua. Tapi bab ni kita tak payah nak ikut. Tapi agama ni wasiat, agama ni luas. Ada sunnah-sunnah Nabi yang lain, kita cuba ikutilah. Begitu. Bincang hal ini, ala sentuh hal ini, saya teringat perbincangan saya dengan ada seorang guru saya tu. Dia datang Malaysia. Ni guru kita ada dua peristiwa. Ni guru orang Indon. Nah, dia bau budu. Kita orang Kelantan budu. Makruh ni, makruh. Kalau anak haram kan. Oh, tu sedap-sedap dia je nak haramkan makanan yang kita mentang-mentang dia tak boleh makan. Betul lah, dia berdalil berhujah. Jadi sembang gua-gua kita setidak kata ni makruh, benda berbau, benda gini ni makruh ni. Boleh jadi haram kan. Kita pun sebutlah. Bahkan guru saya yang seorang lagi yang orang Arab kata hatta durian haram. Dia nak dekat begitu bau ni, apa bau apa ni, haram. Oh, ikut sedap dia. Haram sebab bau, sebab dia tak ni. Jadi kita kata be fair benda ni. Sebab itu ini dalam teori yang lebih besar, saya fiqh, saya kan khusus saya dalam fiqh usul fiqh. Antara dasar
ini pengajian antara prinsip dalam fiqh Syafi'i yang saya cuba buat bukan tesis untuk saya nak arak ialah saya ada satu dalam bab pemakanan dia panggil ma istaqbahul Arab, apa yang orang Arab rasa qabih, rasa buruk, rasa jijik, maka dia haram. Sebab ni prinsip ni, kaedah ini dirumuskan daripada Al-Quran juga. Al-Quran itu turun dalam suasana Arab, apa yang halal, apa yang halalnya Allah sebut halal, apa yang kamu rasa ya tayyib, yang bagus ini, yang haram yang kamu ni rasa tak ni, rasa tak bagus. Jadi penentuan dia ialah selera taste orang Arab. Saya kata saya bangkang, kita orang Melayu. Itu nama saya degree. Ni saya bangkang walau kita orang mazhab Syafi'i. Kita pegang teguh pandangan mazhab Syafi'i. Tapi ada beberapa yang maaf saya, beberapa ni kita berbincang secara ilmiah, kata aku tak diterima prinsip ni, apa-apa makanan yang halal ataupun haram berdasarkan taste orang Arab. Nah, kalau macam tu banyak makanan kita yang haram. Antara durian, haram lah. Apa ramai orang Arab yang tak boleh pergi tu, tak boleh bau pun tak boleh kan, masuk hotel pun tak boleh. Memang dia ada bau, tak semua orang kata hidung manusia ni compatible kan. Bahkan durian ni pernah kan masuk TV, boleh jadi satu challenge, X Factor lagi, boleh bau. Kita ya Allah nak kata busuk pada orang kata taste international, pada stand international, dia satu benda yang sangat busuk atau haram. Allah kata tak. Adakah begitu? Bau ni apa, duriannya, budunya tu tak kira lagi. Kalau sini kasam kan, air kalau Kelantan kita ada ikan kering bekok, ikan kering, oh haram habis semua. Tidak sebegitulah kan, tengok pada ni. Wallahu a'lam. Menarik Ustaz, menarik. Kalau durian haram, bila penggemar durian. Boleh guna. Durian dalam makan. Oh, Saya baru nak tanya pasal durian tu. Sebab saya tak suka durian dan tak boleh tahan bau durian. Dalam Quran tak ada sebut kan durian haram kan, boleh makan lah tak? Ya, tapi Quran tak sebut tu, kata Quran tak sebut kesemua, tak sebut detail sebut, tapi Quran menyebut prinsip. Cuma mari ulama kita yang akan rumuskan prinsip tu. Dan prinsip itu juga tadi ada yang prinsip kita terima, ada prinsip yang kita boleh pertikaikan. Antara prinsip yang dirumus dalam Al-Quran tadi juga, ma istaqbahul Arab, apa-apa yang orang Arab jelik, maka tidak boleh maka dia jadi petanda kepada haram dia. Dari ini kita berkawan dengan ramai orang bangsa yang paling kata terhad taste dia orang Arab. Dia makan nasi Arab je saya. Ya? Kambing daging, ayam tu je dia makan ni. Dia sangat terhad taste dia dan sangat ni. Dia pergi mana-mana pun dia taklah makan orang lain. Dia nak makanan dia je. Kan? Kita berkawan dengan pelbagai orang. Orang ni dia jati diri lah, kita sebut dalam bahasa baik dia. Jati diri dia sangat kuat, sangat ni, katakan sangat ortodoks lah. Dia terima yang dia je. Pergi tempat lain, jarang. Ada sahabat-sahabat Arab yang terbuka, ada guru saya yang terbuka, ada guru saya yang Syariah sangat terbuka. Durian pun dia balun je. Tapi secara umum gitu. Dan orang bangsa yang agak terbuka rasa semua Melayu. Orang Melayu ni dia boleh serap semua. Secara umum lah. Allah. Belum lagi petai Ustaz. Kalau petai lah. Jeng. Apa buah kedua orang panggil Allahu Akbar. Semua buah yang bau-bau. Apa admin kata stop Makan tu Ustaz. Makan dah. Jadi untuk diri sendiri ya, dan kita kena tengok Nabi SAW berbincang balik. Memang Nabi sangat menjaga itu. Bahkan yang Nabi pernah duduk di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, hidang dan Nabi ni macam bau Nabi kata, aku tak makan lah. Adakah haram? Tak, aku tak makan. Itu dihidangkan dengan hidangan yang ada antara guna bawang merah ke bawang putih. Nabi tak makan dan Nabi tak haram tapi dia tak makan. Jadi kita tahu. Jadi di sini kita dapat tahulah kita mengikuti Nabi SAW
dalam arti kata ikut selera personal peribadi Nabi, ada pahala dia sendiri. Sebab apa aku tak makan bawang tak? Sebab Nabi tak makan bawang. Okey, ada pahala tersendiri. Tapi dia bukan syariat. Dia bukan syariat yang diumumkan, yang diratakan. Tidak. Wallahu a'lam. Ada soalan, ada istifadah yang lain, ibu-ibu? Kita perbincangan kita segi hadis setakat yang ni lah, peristiwa ini. Dan apabila sampai kepada hadis yang ni, dia terus memberi isyarat kita nak sudah di hujung bab 1 dah. Ni dia nak habis dah. Sampai ni saya akan tengok dah. Ni tak banyak lagi dah ni. Berapa babak saja lagi untuk habis bab 1. InsyaAllah. Kita akan lanjutkan hadis ni dalam bab yang 4, bab keempat nanti, bab krisis. Sebab kita sebut tadi rentetan daripada peristiwa ini berlaku satu krisis, iaitu perceraian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Hafsah. Baik. Jemaah ada lagi soalan nak diajukan dengan Ustaz? Atau nak berkongsi sirah yang pernah dibaca atau pernah didengar? Ustaz, kiranya menyakat ni San, nak kata jadi satu kesalahan ke tak? Macam kita suka nyakat orang. Kira-kira menyakat, macam ni kan, isteri Nabi pun menyakat baginda. Padahal, yelah, tapi kadang tu kalau membawa kepada mudarat tu rasa macam salah lah kan. Tengok jugalah kalau nak menyakat. Betul. Menyakat, apa maksud menyakat? Saya tak jumpa perkataan yang lebih tepat. Maksud saya bukanlah menyakat. Mengusik dengan perkataan Ustaz. Mengusik. Ya. Kalau kata mengusik apa tu, makna umum, kadang dia boleh jadi satu yang humor kan. Yang lawak yang ni. Contoh. Dia maknanya ada had lah musik ni, tak boleh berlebihan. Itu dah ada masalah. Sensitif kan. Kadang-kadang ada juga benda-benda yang sensitif ni kita tak boleh nak usik, tak boleh nak sebut. Walaupun benda tu pada kita gurauan, tapi mungkin orang yang menerima tu dia negatif. Betul. Ada orang ni. Macam sehari dua ni adalah isu kami dalam keluarga ni, adik saudara, ada pak saudara saya seorang ni, dia lebih muda dari saya. Dia setakat ni tahun ni dia lebih daripada saya, ada 7 anak dia. Dia tak boleh anak saudara lebih daripada dia. Saya dapat anak, dia terus buat anak. Saya dapat anak, dia buat anak dia. Itu dia. Lepas tu kita berhenti kat 6, tiba dia buat anak seorang ni. 6 dah, 7 dah anak dia. Lepas tu dia pergi ziarah rumah kakak dia. Ni rumah kakak dia bergaduh ni cerita dia. Kakak dia gua kasar lah. Ni cukup orang makan belakang kat anakmu ni. Cakap macam tu. Cukup kau bagi makan semua kat anak-anak kamu ni. Sebab pasal ni dia bukan senang lah, susah kerja kampung gini-gini. Dan dia pun bukan orang rajin sangat apa. Tapi cerita tahu nak buat anak kan. Tu kakak dia bantai. Terus kaki balik rumah. Memang itulah kita dengar, adik saudara dengar dia pun. Yalah. Dia kakak dia buat, tapi bagi pada saat itu sangat sensitif bagi si adik itulah. Merajuk Ustaz. Tapi tu biarlah kita biar pada dia baik juga. Memang macam tu dah perangai mereka pun. Cukup orang makan anak belakang ni. Biar ayat tu. Ya. Ada macam-macam. Jadi menyakat sebagaimana dalam arti kata mengusik, dalam rumah tangga Nabi pun ada. Kita tengok, ingat kisah Sayyidatina Saudah, dia sebut kat Nabi, dan ni kritikan dia kepada Nabi secara halus kan. Dia kata, Rasulullah semalam saya ikut Rasulullah solat, dia tak cakap Rasulullah solat Rasulullah rukuk tu, saya pegang hidung saya, tak nak bagi darah keluar. Takut darah keluar. Nabi dengar, Nabi gelak. Dia nak syarahan hadis tu nak sebut Sayyidatina Saudah, dia bijak, dia nak kata Nabi janganlah rukuk lama sangat. Itu cerita dia. Janganlah rukuk lama sangat rukuk ni. Tapi dia bagi gambaran begitu. Saya rukuk ikut Rasulullah sampai kena pegang hidung, tak nak bagi darah keluar. Nabi dengar, dia gelak. Tapi Nabi faham mesej itu. Itu juga saya kira gurauan lah. Satu usikan jugalah kan.
Wallahu a'lam. Jadi kalau usikan tu dia tidak memudaratkan, dia boleh membahagiakan tu mungkin bagus juga usikan tu. Tapi kalau sampai orang tak selesa, sampai angkat kaki macam tu dah macam kita berdosa pula kan Ustaz? Yalah. Hmm. Kadang orang yang mengusik pun dia tak tahu yang alah kita timing kan. Cuma atau berlaku terasa tu alah minta maaf lah kan. Kena minta maaf siap-siap kena ni. Itu biasalah asam garam kehidupan. Baik. Ada lagi yang nak berkongsi ataupun nak bertanyakan soalan apa-apa dengan Ustaz? Sebelum Yelah kadang-kadang tu Ustaz tu kita cakap tu tak sengaja. Macam-macam Ustaz cakap tadi kan, kau anak-anak nak lebih besok makan. Kadang-kadang kita cakap tu tak macam spontan tu Ustaz. Kita tak ada niat lah kita nak menyakitkan hati dia. Tapi dah dia terasa kan. Ya. Nak kata berdosa pun, berdosa ke tak Ustaz? Tak berdosa kata saya kan. Yelah dia macam kita lah cakap spontan, macam kita tak tahu yang orang boleh menyakit terasa dengan perkataan kita tu. Saya rasa tak berdosa kan. Itulah. Atas niat. Ya, dia begini, dosa, isu dia dosa ni, siapa yang bagi dosa, siapa yang bagi pahala? Allah kan. Jadi penentuan dosa, pahala itu ialah Allah Ta'ala. Kita mengukur, kita menilai sedekat mungkin dosa tak dosa, apa keadilan dosa pahala itu Allah Ta'ala. Kita dosa dengan ini, aku tak niat. Benda yang Allah kata dosa ni, kita buat benda buruk dengan kita niat ni, okey, aku tak niat tak ni, tapi kau tu dosa. Makna pada sudut yang kita tahu mana tidak berdosa lah. Nah, tapi kalau orang tu perbuatan yang sama boleh jadi perbuatan yang sama datang dengan niat, datang dengan dia tahu, maka dia jadi dosa. Jadi Allah Maha Adil dalam penentuan dosa dan pahala ni. Kita yang ni, kita sendiri boleh tentukan dalam diri kita dosa. Kadang orang yang menilai diri dia lebih tinggi, dia kata dosanya aku buat dia terasa. Kan, kalau contoh mak kita lah, ayah kita memanglah tak niat tapi ada extra effort, extra rasa tanggungjawab, prihatin. Kita kena betul-betul fikir ataupun nak keluar tu ni dulu. Jadi perbuatan dosa tu bukan kita rasa lah, bukan sebab kita cakap tu, tapi sebab aku tak fikir dulu sebelum keluar perkataan dosa. Sebab tu dia penentuan sangat subjektif antara manusia. Apa pun yang kita sebut tadi, dosa pahala itu Allah yang berikan. Bukan kita yang menetapkan standard dosa pahala kita atas orang lain, tak. Tapi untuk diri kita, kita boleh untuk rahmat Allah. Ini penting. Sebab ini peringatan saya untuk yang sangat-sangat penting. Sebab kadang orang ni mudah-mudah melabelkan orang lain berdosa, orang lain salah ini. Dan tak sedar dia meletakkan standard diri dia. Walhal Allah Maha Adil, tak sama kan, tak sama. Ada perbuatan yang berdosa pada satu situasi, pada orang tertentu, tapi tidak pada orang lain. Hatta menipu sekalipun, contoh, hatta menganiaya orang sekalipun, contoh yang ni kes tiba saya teringat, kita membiarkan anak kita bising kan, orang mengganggu orang lain, satu keadaan boleh jadi benda tu berdosa. Secara umumnya begitu. Kita tak pandai jaga anak bising ni, saya lah. Tapi ada satu kisah yang mungkin tidak. Ada orang, siapa cerita, yang budaknya, anaknya bising dalam LRT, orang duk marah, duk kata apa ni, ayah ada di situ kan. Lepas tu ada anak dia tegur orang duk main gini. Ayah duduk situ, duduk menung je. Orang duk marah dalam hati, apa ni ayah tak tengok anak gini. Lepas tu ada seorang yang approach, lalu tanya dia sembang ini, tengok anak ni, tu mak ni mana? Kata, itulah saya tengah fikir nak cakap apa, nak cakap macam mana kat anak saya nanti ni. Rupanya baru balik hospital, baru ziarah ni, mak budak mak anak dia kan, baru meninggal. Dia pun masa tu otak tak ada kata apa, anak tu duduk dengan dia pun tak ada ni, duduk fikir apa nak cakap kat anak macam mana nak ni, maknya baru meninggal. Jadi ini situasi yang kita kata, nak kata, tu dah nampak tuan-tuan, peristiwa tu sama, tapi bersituasi tu Allah Maha Adil, taklah kita berdosa. Wallahu a'lam. Jadi jangan mudah menilai orang lah gitu. Betul Ustaz, sebab setiap orang punya perjalanan kisah hidup tu tak sama dan kita tak tahu apa yang terselit di hikmah atau hikmah di sebalik kehidupan orang tu.
Sedangkan kadang-kadang kehidupan kita sendiri, kita pun tak boleh habis muhasabah ataupun dapatkan hikmah tu kan. Jadi itulah betul. Saya memang setuju sangatlah kita tak boleh menilai walaupun kita nampak mungkin benda tu macam mengganggu kita, tapi kita kena sentiasa bersangka baik. Betul tak Ustaz? Dan ni latihan lah Prof. Saya cakap ni dia kena kat diri sedang orang kata mentarbiah diri. Benda yang kita cakap itu benda yang sedang kita berperang. Kita bersangka buruk dengan orang ni memang itu ujian yang mana. Saya paling duk paling rasa ni apabila tiap kali orang kita kerap berjalan, orang yang apa yang tak ada ni apa touch and go yang cukup, dia lah penyebab jam. Saya sangat-sangat marah orang. dia ni apa kau ni tak fikir dulu, sebab kita begitu. Kita fikir tiba ni menyusahkan orang atau tak menyusah dosa gini. Kita maksud saya sampai hari ni pun begitu. Tapi kita kan tantau orang ni fikir lawan ini jugalah. Tantau orang ni ada sebab gini ni. Cuba mewajarkan itu yang patutnya. Sehinggalah saya baru je kena. Saya sendiri tak cukup baki satu ketika. Bukan tak cukup baki. Ni bukan saya tak cukup baki. Ni saya salah masuk lorong. Asal tak bunyi, tak ada ni. Saya masuk lorong RFID. Dan masa tu saya tengah fikir banyak benda. Dia dah jauh nampak sama. Masuk dekat aku lorong lain, tak fikir pun. Orang belakang 2-3 kereta duduk ni dah. Alah, ni lah aku duduk kata kat orang ni kat aku. Jadi dia muhasabah diri lah. Allah Allah. InsyaAllah. Baik. Ada tak yang nak berkongsi ataupun bertanya? Ustaz, macam saya Ustaz kan, kadang-kadang saya suka macam kadang-kadang padalah muka kau, saya cakap tu. Lepas tu bila saya cakap tu kadang-kadang orang boleh, yelah macam kita orang-orang lasak-lasak ni tak kisahlah pada muka kau lah kan. Tapi kadang-kadang yang orang sensitif tu Ustaz, dia tak tu kan. Kadang-kadang saya terasa juga, boleh ke aku cakap macam ni kan. Kadang-kadang saya tahu, kadang-kadang saya cakap, minta maaf lah saya cakap macam tu. Kadang-kadang orang tak sama lah macam kita ni kan bahasa kasar-kasar ni semua kan. Padahal muka kau dia cakap macam tu kan. Kadang-kadang orang boleh terima Ustaz, kadang-kadang orang tak boleh terima. Macam mana kita niat kita nak bergurau lah Ustaz kan. Tapi ada orang kata kan macam dia tak boleh, itulah tu macam mana tu Ustaz. Saya cakap kadang-kadang saya suka kalau dengan kawan, padam muka kau. Lambat ni padam macam gitu lah saya cakap. Macam mana buat tu Ustaz? Perasaan tu macam takut orang kecil hati ke apa ke, macam mana tu Ustaz? Manusia ni pelbagai watak, pelbagai emosi kan. Dan ini proses lah. Ini proses yang kita melatih diri dan ni. Hari ini kita kena tengok. Kalau kita bincang secara ni, kita kena tengok pada Nabi dan para sahabat Nabi SAW. Nabi satu karakter watak yang sangat ulung, sangat unggul lah. Tak semua orang boleh ambil 1% daripada Nabi. Tak boleh ambil semua 1% Nabi. Kita ambil beberapa persen yang sesuai dengan kita. Ini hal ini sebagaimana para sahabat Nabi SAW. Sahabat Nabi ni bukan sama macam Nabi baik. Mereka perangai pelbagai macam kita, hatta macam kita yang mulut beruh, yang pendiam, yang sama macam kita. Kita tengok sahabat Nabi buat macam mana. Mereka dengan perangai masing-masing, tapi tetap menjadi manusia yang terbaik dengan cara apa? Mereka cuba perbaiki diri mereka ikut Nabi pada bahagian-bahagian yang perlu. Ada sahabat Nabi yang jenis orang kata baran, ada ramai yang baran. Tapi macam mana mereka ni? Mereka nak ikut Nabi bab marah, bab ni tak boleh. Tak ni bukan natural. Tapi yang tu mereka usahakan dan sama mereka baiki. Tambah benda baik apa yang perangai Nabi yang lain yang boleh ikut. Adapun kesalahan demi kesalahan, dan kita mustahil untuk bebas dari kesalahan. Dan manusia ni, Allah alam, saya bukannya orang ibu-ibu lebih dahulu daripada saya. Kita orang baik, kita kira orang baik-baik lah. Kita orang baik-baik ni kita melakukan kesalahan sama saja. Kita akan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Kita bukan buat kesalahan yang totally baru. Kita tahu dah ni aku salah. Contoh mungkin orang tu dengan perangai kita yang jenis kasar lepas apa, cakap lepas apa ni. Kesalahan yang sama kita akan berulang ialah contoh membuatkan kita cakap ni orang terasa. Ni orang terasa orang ni. Itu kesalahan kita tahu. Setiap kali kita tahu, kita istighfar, kita minta ampun Allah dan kita minta maaf dengan dia. Itu yang kita kena buat. Dan
kita jaga, pap berlaku juga. Sekali lagi kita minta ampun Ta'ala, kita istighfar dan kita minta maaf dengan dia. Yang tu kita kena buat untuk orang kata apa, menghentikan, menghapuskan kesalahan yang kita buat. Itu satu benda bagi saya sangat amat mustahil lah. Tapi kita baiki cara kita approach kesalahan kita itu. Cuba detect kesalahan-kesalahan tu. Biasa kesalahan yang sama. Saya tak kata orang lain, saya macam tu. Dan kita perbaiki atau kurangkan kesalahan itu berlaku. Dan tadi kita ubah, minta maaf, kita tambah baik macam mana kita handle kesalahan itu. Itu yang Allah A'lam lebih patut. Dari Okey, itu terima kasih Ustaz. baik. Ustaz nak ke mana naik kereta Ustaz? Saya Hmm. tak ada, ni nak dalam kereta nak berceramah je lah sebab budak-budak Dah pakai. lama sangat kan Ustaz nak balik ke Allahu Akbar. Berak kan? Ustaz berceramah di kereta semata-mata berceramah, bukan nak pergi mana-mana. Ini full time. Betul. Terima Dalam kereta kasih ada Ustaz. soundnya ni. Subhanallah. Ustaz last Ustaz. Pasal madu kan Ustaz kan? Aha, Bukan madu kahwin, madu sunnah Nabi. okey. Madu tu sunnah kan, sunnah Rasulullah suka sangat madu. Dan kita pun tahu kalau madu tu boleh merawat penyakit fizikal kita. Kalau hati kita Al-Quran lah. Tapi bila Rasulullah terpaksa mengharamkan satu benda yang Rasulullah suka sangat tu kan, dalam kisah ni lah, macam lebih pada menjaga sebab nak jaga hati isteri Lepas tu lepas tu kena tegur pula dengan Allah. Biasanya madu ni sangat disukai baginda. Itulah. Lagi satu Ustaz, yang madu ni, Arab ni, madu asli tu biasanya macam mana kita nak dapat madu yang asli tu? Sebab biasanya madu tu yang betul-betul asli yang boleh merawat sakit yang betul-betul orang cakap kena yakin lah. Sudah saya bukan orang bidang, nak tanya saya memang saya tak cuba tak tahu lah tips-tips. Sebabnya kan yelah kalau macam Arab, dekat Arab kan, contoh macam Zainab ni dia mencari madu yang terbaik untuk Rasulullah kan. Kotlah ada macam madu asli orang Arab ni macam mana? Nak tahu macam tu lah. So kita tahu madu-madu kita, madu kelulut, madu macam tu je lah. Wallahualam. Wallahualam. Saya akan respon begini. Saya teringat ada guru saya. Siapa tu? Dia sebut dalam perkataan saya pegang sangat-sangat. Prinsip dia Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dan sudut mana Allah akan berikan, Allah akan sediakan tumbuhan, haiwan yang untuk merawat untuk manusia sesuai untuk setiap tempat. Ini masa saya ingat perbincangan ni apabila masa tu apabila berlaku dia jadi perniagaan sebenarnya. Berlaku orang terlalu kenakkan produk tadi, madu Arab, madu ni. Betul itu madu terbaik di sana ni. Adakah yang madu berada di Malaysia kita ni tidak itu? Tak, sesuai. Dia sesuai dengan keperluan orang pada tempat itu. Jadi untuk situasi Arab, apa herba, makanan, kesihatan yang sesuai dengan tempat itu sesuai lah. Habatus saudaknya, madu ni tersebut gini. Kalau Arab mesti ada gargil apa sini. Mari ke dunia kita Nusantara, Allah sediakan yang sesuai dengan dia. Tongkat alinya, kacik Fatimahnya bahasa kitanya kan. Kemudian ada makanan sesuai dengan keperluan sini. Jadi dia bukan soal yang tu makan lebih baik. Tak, dia sesuai. Sebab cuma yang hari ni dia jadi sebab dia komersial. Kalau di China kita kata setanding dengan kita tongkat ali, ada ginsengnya, ada kita kata mushroom dia ni. So ada tempat lain lagi lah kita ni. Kalau di India dia punya ada Ayurvedanya, makanan herba gini ni. Dia bukan semua tu dia panggil package sebutlah package makanan orang kata pun rawatan alami Allah sediakan sesuai dengan itu. Itu satu. Yang kedua
saya dapat istifadah lagi ialah kita kena makan buah-buahan pada musim dia. Sebab kalau itu dia punya ni lah. Itu zaman dia, itu suasana kat sana di Syria. Sebab itu kenapa Allah aturkan buah ni musim ni, musim ni. Sebab dia ada kesesuaian dengan badan, dengan situasi yang situ. Time musim tu makan buah tu. Time musim tu makan buah tu. Dia secara tak langsung dia memberi kesihatan. Ini kajian yang besar yang orang tak perlu dikaji lagi. Benda yang orang kata sunnatullah yang tetapkan. Dia bukan kita panggil apa, prinsip tadi Allah ma'adil. Yang kedua, tidak ada benda yang orang kata spontaneous, yang sia-sia Allah buat ni. Kenapa buah tu ada musim? Ni. Manusia tak capai ilmu tu lagi. Tapi tadilah guru saya tu dia melihat musim gitu. Hikmah dia kesihatan lah. Disebut itu lemon. Okay, lemon kita duk makan sepanjang hari ni, gitu. Tapi dia ada, di sana tak ada musim. Tapi sana ada musim. Sebab dia ada musim sejuk, lemon tak ada lah. Tapi masa musim panas itu itulah lemon. Benda time tu lah makan lemon. Oh pun ni gini. Betul tak prinsip, pegang prinsip seronok saya. Kita duduk di Malaysia pun kita apply benda tu, tak ada rasa nak ni. Contoh saya, habatus sauda memang saya tak boleh. Tak semua makanan tu herba tu rasi dengan kita. Kan? Jadi ini satu sudut. Jadi saya nak katanya kita tak, apatah lagi kita di Malaysia, Allah bekalkan banyak lagi gini ni. Tak beri sangat dah saya dengan kita kata yang Arab ke yang ni. Sehingga kita terlepas pandang makanan kita. Kan? Nenek-nenek saya dulu, mak saudara ada seorang duduk di Latar Lembik di ni. Pergi ziarah dia sebelum PKP jauh kan. Umur dia masa tu 60, bayar nenek saya sekarang 70. Tapi dengan gagah, dengan muda dia. So makan ulam. Dia kerja makan ulam je. Ada benda yang kita kena explore. Mana kita, maksud saya begini, jangan ambil mudah nikmat Allah Ta'ala yang Allah beri dekat-dekat kita, dengan kita mandang yang jauh kan. Orang kata apa, kuman di seberang nampak, gajah tepi kita tak nampak kan. Itu dulu. Allahu a'lam. Ustaz lagi satu Ustaz, macam Rasulullah sekali dia minum cuka macam ibarat macam kita cuka apple lah kan sesekali. Tapi kalau macam yang makan yang pahit tu apa ni Ustaz, macam mana? Kalau macam misal kata orang kecil manis tu dia makan apa ni yang pahit tu lah, macam apa ni herba-herba yang pahit tu yang macam macam yalah pahit lah, macam tu langit ke apa, tak terlalu pahit. Boleh ke macam apa Rasulullah ada ke apa makan benda-benda yang pahit macam tu Ustaz? Okey, menarik soalan tu. Sebab spesifik, Rasulullah ada tak makan benda yang pahit-pahit tu? Wallahu a'lam, saya tak boleh jawab. Kalau terlintas pada saya sekarang ni, ada bentuk rawatan yang nanti Nabi sakit, isteri Nabi suap mulut kat Nabi, itu memang rawatan tu pahit, lud. Nabi dimasukkan dalam mulut Nabi SAW, dan memang tu rawatan tu berdasarkan syarah hadis, rawatan tu pahit yang tu. Tapi Nabi sendiri tak suka makan lah. Sebab tu rawatan. Satu. Yang kedua, tolak kepada Nabi ada makan ke tak, dan sebut rawatan ni satu benda yang dia serah kepada tajribat, serah kepada sebut mujarrab ni maksud orang Arab sebut satu yang mujarrabun, yang orang kata terbukti berjaya, dia terbukti berkesan, tu mujarrab telah diuji kajikan, itu mujarrab kan. Dan ini luas perbincangan ilmu rawatan, ilmu kesihatan ini sangat-sangat luas, sangat-sangat pelbagai. Bahkan antara saya punya prinsip antara bukti rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, satu penyakit boleh dirawat dengan lebih daripada satu cara, lebih satu kaedah. Ya, boleh jadi satu bangsa itu ada kaedah dia ni kan, rawatan yang ni penyakit yang sama. Ini keluasan ilmu Allah, keluasan rahmat Allah Ta'ala untuk manusia. Jadi jangan kita terhad. Ini saya sebut begini kerana tadi saya orang kaji dalam sunnah Nabi dan ni, kadang saya nampak isu tibun nabawi, perubatan Nabi tu dia lebih ke arah sekarang ni ialah komersial, nak dikomersialkan. Sebab itu dia angkat lebih-lebih sehingga kan mengesampingkan rawatan yang sedia ada pada kita. Tak ceritalah pasal rawatan
rawatan hospital ni yang terbukti secara klinikal satu hal. Hatta rawatan tradisional kita Melayu Nusantara itu sampai kita tak pandang. Kata walhazal Allah Alam, dengan mujarrab yang ada pada hari ini tuan-tuan, boleh jadi rawatan kita, rawatan tradisional lampu itu kesannya lebih ni yang melibatkan benda yang pahit itu tadi kan. Jadi ini dalam agama tidak ada halangan. Yang ni yang saya sebut awal tadi, kebetulan dia Allah sebut dalam Al-Quran, kemudian Allah perincikan dalam hadis, itu yang diperlukan manusia, itu prinsip dia. Adapun selain daripada itu yang manusia perlu, Allah tak sebut, itu serah kepada kepandaian manusia kita yang ni. Dia bukan sekadar yang ada Quran, sekadar yang ada yang hadis sebut, itu sahaja kita pegang. Yang lain ni tak begitu. Kita tengok ilmu tu berkembang. Serah, hatta dalam bab kita sebut, dalam bab perbincangan ni fiqh jinayat, dalam fiqh jinayat, hukum hakam jinayat, Allah sebut hudud itu hukuman-hukuman yang Allah ditetapkan, hukuman itu ada berapa sahaja. Ini. Kemudian ada perincian dia. Walhal nanti kesalahan manusia itu pelbagai, bertambah lagi. Hatta ini yang tidak ada zaman dahulu, apa kesalahan scammer ini. Zaman dulu tidak adalah rupa macam tu. Lalu adakah tengok dalam Quran tak ada, dalam hajat, dan mana ini kesalahan yang kecil? Tak semestinya. Bahkan ini kesalahan yang besar. Tapi Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana tahu. Yang ni manusia boleh fikir cara yang terbaik dengan sesuai dengan keadaan dia. Begitu. Kembali pada rawatan tadi pun sama, saya duk kata. Saya mahu sahabat-sahabat yang ni lah. Saya masih pegang kalau bab perempuan yang ni, perbidanan itu satu ilmu yang penting sebab kita nampak kesan dia. Tapi dia tidak melalui ujian klinikal dia ni. Jadi begitu, sama macam Ibu cakap tadi, benda-benda pahit-pahit itu, kalau secara mujarrabat, tengok itu ada kesan dia, maka kenapa kita tak cuba tak ni? Dan lagi, disebut lagi, rawatan itu nak sebut kita kena usaha sebab kita tak tahu mana keadaan rawatan yang serasi dengan kita. Bukan makna kata rawatan tu tak berjaya, dia bukan isu rawatan tu tak berjaya. Ni tak jadi makan ubat ni. Bukan benda tu. Tak berjaya, tapi tak rasa dengan kita. Tubuh badan kita ni pelbagai. Benda ni saya dapat dari sudut contoh orang buat rawatan muka. Rupanya tak semua produk rawatan muka ni sesuai bagi setiap orang, tak. Rupanya tengok pada pH kulit lah begini. Ada faktor lain lagi. Mana dalam bab rawatan muka tu pun ada yang ubat rasi tak rasi, samalah juga dalam rawatan batuk ke apa semua ni, ada yang rasi tak rasi. Maka kalau kita cuba tak berjadi, maknanya jangan putus asa. Kita cari lagi. Cuma jangan sampai pada ada benda-benda rawatan yang Allah letakkan, ni hudud dia. Contoh melibatkan tahyul, khurafat, syirik. Yang tu jangan sampai ke situ lah. Wallahu a'lam. Panjang Ibu. Minta maaf. Boleh lagi satu? Tafadhal, boleh. Menarik juga yang Ustaz kongsikan pasal yang pasal madu ke apa benda. Apa perubatan yang macam madu tu kat sana tu memang sesuai kat belah sana, yang kita memang sesuai yang kita. Lagi satu macam Nabi suka makanan manis kan, tapi tak ada pula sampai kencing manis macam kita kat sini kan. Mungkin sebab kita punya dos pemakanan intake benda manis tu terlebih daripada Nabi. Jadi itu yang kita kena belajar kontrol kot kan. Ya. Jadi macam tu yang nak kena explore lagi kot pasal pemakanan ni. Betul. Macam yang Ustaz cakap pasal habatus sauda. Saya pun pernah nak try tapi macam badan jadi kering, macam panas, lepas tu macam mulut pecah berdarah macam tu. Jadi itulah macam jadi tak semua benda yang kata sunnah tu semua orang boleh applicable untuk semua lah. Betul. Tu saya kesan yang sama. Bukan sekali dua saya cuba. Lama saya cuba dulu. Sebab terikut orang kata ni dengan hadiah Nabi tidak ada tu pasal batu sauda, aku mesti jadikan rutin. Tapi tak boleh. Sampailah guru saya sebut yang benda tu, baru faham saya prinsip dia. Tak semua sesuai. Bukannya ni. Itu atas kebijaksanaan kita lah menilai pula. Itulah bila tak dapat makan Arabic gum ke macam habatus sauda tu rasa macam lah kita ni tak buat benda yang sunnah. Lepas tu macam cuka tu saya pun tak berapa sangat boleh cuka sebab gastrik kan, macam
alamak kurang makan sunnah pula. Jadi bila nak makan benda yang manis-manis takut pula gula naik. Jadi macam tu pula. InsyaAllah. Allah. Ada apa lagi sambil-sambil saya keluar nunjuk suasana? Tak ada dah kot. Ya, Yang tak lama dah. Tak nak pergi ke Lata ke Kabu, ke mandi. tu lah. Di suasana depan rumah. Oh, Masya Allah. Bestnya. Ada Apa sungai tau. Ada. Boleh pergi sungai tu, Roy. berkabut Ada. lagi atas bukit Macam main suasana kat mana tu Ustaz ni? Bangun belimbing. Ha? Lenggong. Lenggong, bangun belimbing. Lenggong. Memang comel lenggong kat apa waris Cik Ha tu juga situ. Ni yang lagi ni rumah. Rumah Oh, ni rumah tu di cantik. sini. Rumah dekat ni, waris Cik Ha tu sini. warisan lebih 200 tahun. Oh, lenggong ni. tradisional sungguh. Ustaz duduk kat rumah OBJ tu ke? Betul. Oh, Ni sana rumah- memang banyak rumah tinggi macam ni. Rumah ni rumah Tok Penghulu dulu. Bagus tu kan tempat rehat tak kursi. Saya ada rumah saudara dekat situ juga. Masya-Allah. Mak darah. Rumah kapten dulu ada. Kapten Musa dekat situ, Kapten Musa. Darah arwah suami sini. Budak-budak duk main. Allah. Ah. Sampai corner kok kiri tu Ustaz. Sebelum sampai Pergi sungai Ustaz, pergi Lata ke Kabu mandi dekat tu. Apa kana panggil? Apa kana tu kamu? Kamu apa kana? Apa tu? Masya Allah. Lenggong. Lenggong. Kamu Selenggo tu. Kamu kana apa tu nama? Farid Saya Musa. kampung Cain. Cain Bukan sebelah. Pakat lain. Ni Kampung Cain kampung sebelah ni. Lenggong lain. Bangun belimbing Cain depan ni. Saya Cain lah Cak Ustaz. Naik tu. Cak tu orang tu. Suasana lebih kurang macam ni jugaklah. Cain. Situ. Nampak macam rumah tu. Bunga. Gitu Cak Naik. Okey. Ustaz boleh Ni tak habis berkuah kuliah tadi. ni. Dalam kereta tadi. Itulah sangat menarik lah. Yang ke tu. Hari ni siap Ustaz tunjukkan pemandangan dekat kampung lagi. Kalau dah tak ada Kerana apa-apa kamu saya tak hujan ke comel tu cuaca tu. Adi tutup dulu nanti rakaman macam-macam masuk. saya tu. Wah, Okey, jadi sekarang ni kita berhenti setakat ni insya-Allah. Kejap. Masya-Allah, tabarakallah dari pencerahan yang Ustaz kongsikan dalam topik Asam Garam 25 bertajuk Aisyah dan Hafsah menyakat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cuba menjaga hati Sayyidina Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah tegur kerana berkata tidak akan minum madu sedangkan madu itu halal. Sungguh kekasih Allah pun yang maksum tu Allah tegur dan rakamkan dalam Al-Quran. Semoga ibrah daripada kupasan peristiwa ini dapat memberi manfaat buat saya dan jemaah pencinta sunnah sekalian untuk kita adaptasi dalam kehidupan seharian kita. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsira buat Fadil Ustaz Muhammad Luqman Mahtar untuk perkongsian dan penceritaan tentang perjalanan kisah rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan penceritaan sirah hari ini kita beroleh kefahaman ilmu anugerah Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus mengaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Terima kasih buat barisan pengurusan Gemah Nur Iman dan hadirin pilihan Allah yang mengimarahkan halaqah ilmu pada pagi ini dan semoga kita untuk bertemu lagi di dalam kuliah asar bersama Ustazah Miriah binti Kasmuri dengan pengajian berkitab kitab Syafi'i bilik 1 pada tepat pukul 5 pagi insya-Allah. Saya Adi Irma binti Sukir mewakili pihak pengurusan Gemah Nur Iman memohon maaf atas khilaf dan kelemahan dari pihak kami. Bagi menangguhkan majlis yang penuh barakah ini, saya ingin memohon Al-Fadil Ustaz untuk menutup majlis dengan bacaan Tasbih Kafarah dan surah Al-As. Saya akhiri dengan lafaz mulia wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz masuk kereta balik.